warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari satu lagi tajuk dalam bidang fiqh, iaitu suci daripada najis. Anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat 107 hingga 112. Sebelum itu, mari kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan najis. Najis ini daripada bahasanya adalah semua benda yang kotor. Dari segi istilah, najis ni adalah benda kotor yang menyebabkan solat kita menjadi tidak sah. Mari kita lihat jenis-jenis najis. Najis ada 3, iaitu najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan juga najis mughalazah. Apakah yang dimaksudkan dengan najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ni ialah najis ringan, iaitu air kencing bayi lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Mesti cukup syarat-syarat ini baru dikira sebagai najis mukhaffafah. Mesti air kencing sahaja, bukan tahinya. Mesti bayi lelaki, umur mesti tidak lebih 2 tahun dan hanya minum susu ibu sahaja, tidak bercampur dengan minuman ataupun makanan yang lain. Najis mutawassitah pula ialah najis pertengahan, seperti darah, muntah, nanah, tahi, air kencing dan bangkai. Najis yang ketiga, najis mughalazah ni ialah najis berat, iaitu anjing, khinzir atau kacukan keduanya serta segala yang ada kaitan dengannya seperti tahinya, darahnya, kulit, daging, bulu dan lain-lain. Jika haiwan yang lahir daripada hasil kacukan dengan anjing ataupun khinzir ataupun babi, dia akan dikira sebagai najis mughalazah juga. Seterusnya, mari kita mempelajari cara menyucikan najis. Kita lihat najis ringan tu najis muhaffafah. Paling senang cara menyucikannya. Jika terdapat najis muhaffafah, itu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibu, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita lap dulu kencing. Ambil tisu, kita lap air kencing bayi tersebut, dan kemudian kita renjis air pada tempat yang terkena najis, renjis air mutlak, ataupun kita hanya menggunakan spray, spray, maksudnya kita renjis pada tempat yang terkena najis dan kemudian kita lap sehingga kering. Senang sahaja. Kita lihat pula bagaimana cara menyucikan najis mutawassitah. Najis mutawassitah, contohnya kita melihat tahi kucing. Apa kita kena buat? Yang pertama, kita buang najis tersebut. Kita boleh sodok, buang, ataupun kita ambil surat khabar ke, kita buang najis tersebut. Kena buang dulu. Lepas dah buang najis, jadi tempat yang terkena najis tadi, apa kita perlu buat? Basuh. Basuh dengan menggunakan air mutlak. Kena mengalirkan air, tak boleh renjis seperti muhaffafah tadi. Kita kena siram air tersebut, alirkan air tersebut. Kita basuh dengan mengalirkan air mutlak dan kemudian kita kena pastikan hilang baunya, warnanya dan juga rasanya. Dah tak ada bau busuk ataupun hanyir, dah tak ada rasa melekit, dan tidak ternampak warna kekuningan ke coklat-coklat tu. Jadi barulah najis mutawassitah tadi hilang dan telah disucikan. Yang ketiga adalah cara menyucikan najis mughalazah. Najis mughalazah ni najis berat. Apa yang kita perlu buat? Sekiranya kita ternampak ada tahi anjing, apa kita kena buat? Yang pertama, buang dulu najis tersebut. Jangan terus basuh, nanti najis tu akan merebak ke tempat lain. Pertama, buang. Ambillah penyodok ke apa, buang dulu najis tu. Dan kemudian tempat yang dah terkena najis tu, apa kita kena buat? Kita sediakan satu bekas air tanah, dan satu dan bekas air mutlak. Apa yang kita kena buat? Yang pertama, kita basuh dulu tempat tadi yang kita dah buang najis tahi anjing tadi. Kita basuh sekali dengan basuhan air tanah. Kita alirkan air tanah ke kawasan yang terkena najis tadi. Macam mana air tanah ni? Kita campurkan saja air mutlak dengan tanah. Kemudian kita bilas pula selepas dah basuh dengan air tanah tadi. Kita bilas pula dengan air mutlak sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pastikan kita dah bilas semula
tempat tersebut sekurang-kurangnya 6 kali basuhan air mutlak ini. Ya, dan kemudian pastikan tiada lagi bau, rasa dan juga warna najis tertinggal pada tempat tersebut. Sebelum kita masuk kepada perkara seterusnya, pernahkah anda mendengar tentang samak? Samak ini bukan bermaksud kita mencuci najis anjing dan babi, iaitu kita panggil sertu. Samak ini ialah proses kita hilangkan segala lendir dan kelembapan yang melekat pada kulit haiwan. Tu dipanggil samak. Jadi kita kena ubah fahaman kita. Samak ini bukannya sertu. Sertu kita cuci najis mughalazah. Samak ni kita bersihkan kulit haiwan untuk kita gunakan. Contohnya kita lihat dalam persekitaran kita pun banyak menggunakan kulit haiwan. Contohnya tali pinggang, beg tangan, kasut, dompet, banyak menggunakan kulit haiwan. Dari segi Islam, kulit haiwan ni memang boleh kita gunakan, kecuali kulit anjing dan khinzir. Tapi syaratnya kita kena bersihkan dulu kulit itu dengan cara yang betul. Proses kita nak bersihkan kulit haiwan inilah yang kita panggil samak, iaitu proses kita hilangkan segala lendir, daging, kotoran, kelembapan yang ada pada kulit haiwan tersebut. Jadi kita kena tahu bagaimana cara menyamak kulit binatang ini atau cara menyucikan kulit binatang. Yang pertama, sediakan bahan yang sifatnya menghakis, seperti antara yang kita boleh gunakan ialah bahan kimia, kulit delima, buah manja kani, daun akasia, tahi merpati ataupun menggunakan tawas. Bagaimana caranya? Contohnya sekiranya kita dapat kulit binatang daripada kenduri ke ada kulit lembu tu, macam mana nak bersihkan? Yang pertama, buang dulu lendir, lemak yang melekat pada kulit tersebut. Kita boleh kikis atau membersihkan, buang dulu lendir, lemak, darah yang ada, buang dulu. Yang kedua, pilihlah bahan-bahan samak yang kita boleh gunakan ini. Gosok kulit dengan bahan yang disediakan. Contohnya kita ambil buah manja kani, kita gosok buah manja kani pada kulit tersebut. Dan kemudian setelah kita menggosok kulit dengan bahan-bahan samak ini, kita bilas kulit tersebut dengan air mutlak. Akhir sekali, selepas kulit itu bersih, jemur kulit tersebut sehingga kering. Diharap semua dapat memahami jenis-jenis najis, cara menyucikan dan juga cara menyamak kulit binatang. InsyaAllah jumpa lagi dalam kelas pendidikan Islam yang akan datang. Assalamualaikum.